Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita jalan-jalan naik Honda Civic tahun 2008 dengan kod name dia FD2 Ni jalan saya nak keluar ni. Sini. Lama tak lalu halaman dah. Jadi kereta ni dilengkapi dengan transmisi automatik 5 kelajuan jadi kita borak pasal Honda Civic model FD lah. Sebelah kiri halaman dah. Suspension standard dia agak keras juga tapi taklah sekeras Honda FD2 FD2R. Sekejap, call kena jawab. Saya tengah drive. Oh, itu alright. Dalam setengah jam saya sampai office, sampai rumah lah. Okay, alright. Thank you so much. Okey, mari kita sambung perbualan ataupun review kereta ni. Jadi kereta ni mileage dah 363,271 km, 363 km lah. Hampir lagi 37,000 km lagi 400,000 kereta ni. Dia punya mileage. Jadi ada yang tanya macam apa rahsia, macam mana saya boleh maintain gearbox asal, enjin asal kereta ni kan. Saya rasa Honda Civic enjin ni tak ada masalah tau. Enjin ni memang apa ni cakap, reliable lah orang cakap Tapi kalau kita lepak dekat forum dekat Facebook group, dekat internet model ni dah banyak bermasalah, FD1 ke 2 ke daripada segi gearbox melompat. Yalah. Jadi gearbox saya ni pun pernah melompat. Sekarang actually dia start melompat pada mileage RM350,000 lah. Jadi cepat-cepat saya buat treatment lah kita ni. Maksud buat treatment tu apa ni? Treatment pun tak boleh pakai sebarang treatment. Macam saya pernah cuba kedai yang treatment kan, tak jalan semua. Dia kena cari jenama ni. Kotaknya saya dah buang tapi boleh kat Google, cari jenama CRC Trans X yang warna kuning. Beli yang original 2 botol. Jadi apa yang saya buat, flush minyak gearbox ni, flush terus. Pergi pakai minyak gearbox original Honda. Letaklah 3 liter lebih, jangan letak sampai pada penuh sebab nak tuang treatment tu 2 botol. Jadi itu dia yang saya amalkan untuk memanjangkan hayat dia, dan insyaAllah bolehlah sampai ke 400,000 km lah. Jadi kereta gearbox ni adalah barang wear and tear lah. Dia ada time dia nak kena ganti, dia tak ada forever lah. Jadi tips saya drive untuk auto ni lain sikit daripada manual. Saya tak lenjan. Sebab auto ni dia ada torque converter tau. Torque converter tu makna dia akan tukar alat yang akan menukar gear 1, 2, 3, 4, 5 tu mengikut torque. Torque tu maksudnya kekuatan nak menggerakkan kereta. Jadi nak bergerak kereta ni agak berat. Jadi kalau kita tekan minyak lebih, throttle tu lebih lah kan, jadi dia akan menambahkan stres kat gearbox tu. Jadi saya ni saya tekan sikit bagi dia gerak. Dah gerak baru tekan banyak. Tu je yang saya tips yang saya amalkan kalau pakai kereta auto lah. Apa-apa kereta pun macam tu juga. So kereta ni masih lagi mengekalkan teknologi
automatic yang menggunakan torque converter lah. Jadi kalau kereta zaman sekarang dia orang dah guna teknologi CVT untuk jimat gos. CVT tu memang saya tak suka langsung lah, sebab saya ada pernah memandu Proton Inspira milik family saya 1.8 CVT. Aduh macam bawa skuter pun ada. Dia rem baru dia turun. Jadi saya tak suka dia punya experience lah. Auto saya suka. Auto ni dengan untuk kereta tahun 2008 2009 sampai 2014 lepas kereta ni saya tak ingat lah. Tapi dengan gearbox automatic yang 5 speed ni memang pada saya okey lah. Dia PRND, dia tak ada PRL D3, D2 lah. Dia PRND je dan boleh tukar dekat gear dia dekat steering ni. Pun tak pernah guna pedal shifter ni, buat lawa je. Gear pun saya letak dekat ratio D je drive je. Tak pernah pun nak guna S tu, sebab saya punya konsep tak nak bagi dia stress kan gearbox tu. Unless saya banyak duit, rebuild dah boleh lah. Jadi sekarang ni dalam apa cakap, fasa memanjangkan nyawa dia, kalau boleh cecah 400,000. Lepas tu kita buat goal baru 450,000. Mana tahu boleh tempat setengah juta km dengan gearbox asal ni. Jadi satu lagi tips untuk mengurangkan torque tu, maknanya kalau kita kurang torque di apply kat gearbox, maknanya jangka jadi panjang lah kan. Jadi tip lain ialah kekalkan rem asal dengan spek asal. Saya rem 17, tayar 215, 45, 17 saya tak tukar. Jadi kalau kita cerita pasal tayar dengan rem kalau kita upgrade rem 18, jadi saya rasa dia punya weight pun bertambah lah kan. Unless kalau beli rem ori Jepun lah kan, dia punya torque nak mempusingkan rem tu kan, kalau dia bergantung kepada berat. Dan bila dah berjalan laju pun dia pun bergantung kepada rotating mass rem tersebut lah kan. Jadi nak mengurangkan ataupun mengikut spek kilang dia, mengurangkan torque yang di-apply dekat gearbox tu, maintain je lah gearbox standard. Biasa kat Malaysia ni dia upgrade gearbox, dia akan pakai gearbox Thailand ke Taiwan ke kan, China kan. Jadi penambahan berat di material satu lagi mungkin tayar pun mungkin menambah juga berat, tayar 18 ke kan, 19 ke kan. Jadi dia terpaksa bekerja keras sebab extra weight yang diletakkan dekat keempat rem. Kalau naik kalau rem tu naik 18 inci 19 inci kan, rem macam saya naik rem tu, saya rasa riau, rasa sekejap je nak jahanam suspension. Sebab bila pakai rem besar dia kena macam-macam benda kena compromise. Tayar makin nipis kan, lepas tu kalau saya lowered pakai adjustable pula lowered, jadi dia punya lower arm menerima stres lebih. Lepas tu drive shaft menerima stres yang lebih. Push pun kena bekerja dengan lebih sebabkan dengan extra weight. Lepas tu dia punya mass tu akan menyebabkan dia punya efek tu dekat suspension lah. Dia lama-lama jahanam lah suspension tu. Jadi sebab tu saya agak kurang suka upgrade size rim, ataupun kalau cari rim pun kena bandingkan dengan original berapa banyak dia punya perbezaan berat. Padahal tu penting kalau untuk kita gearbox auto lah, manual tak ada hal ya. Tapi kalau cerita pasal Continental macam BMW E39 saya upgrade 19 macam tu juga, dia tak ada masalah sebab dia punya available torque engine 3000cc tu tinggi. Jadi kita ni 2000cc ikutkan tinggi jugalah torque dia daripada engine kan, tapi gearbox lah sayang lah kan. Jadi itulah dia tips kedua ialah maintain rem asal. Betul, kita cerita pula dengan suhu cuaca kat Malaysia ni kan.
panas kan, panas dan bahang. Kalau masuk bahang tu, kalau kita letak air dalam permukaan luas, yang benda yang macam dalam mesin, kejap je air tu kering. Bahang tu hilang lah, dia menyerap air. Tu bahang, humidity satu. Kalau kita ni, kalau sesat hutan dalam Malaysia ni, mati cepat dia sebab dia kena sedut air daripada bahang. Humidity lah bahasa Inggeris dia kan. Jadi hot and humid, itu cuaca di Malaysia ni. Jadi apa efek dia dekat gearbox? Jadi gearbox macam menerima, dia dah panas satu hal, lepas tu dia humid. Jadi gearbox pun menerima apa cakap, punishing yang teruk disebabkan cuaca. Jadi bila punishing tu teruk, minyak cepat deteriorate kan, minyak cepat rosak lah. Minyak cepat hilang sifat minyaknya, minyak gearbox especially lah. Dan lagi-lagi ada kereta yang dilengkapkan dengan oil cooler untuk memastikan minyak tu beroperasi di paras di tahap optimal, tak melebihi tahap tertinggi dia lah kan. Jadi kalau nak letak oil cooler di sini dekat gearbox ni, memang saya suggest lah. Tapi sebabkan kita tak ada oil cooler, saya maintain standard. Jadi apa yang saya buat, saya cepatkan tukar minyak hitam. Minyak hitam lah, minyak gearbox. Minyak gearbox pakai original Honda je, saya tak pernah tukar pakai minyak lain. Belilah 3 botol 4 botol warna putih kan. Kerapkanlah tukar. Kalau sebab kereta ni dah 360,000 km, jadi saya tukar setiap, tengoklah makin kerap lah sebenarnya kita. Kerap tu kadang-kadang 10,000 km saya dah tukar dah. Kalau dia okey lagi, maksudnya kalau setiap kali tukar tu 10,000 km, 20,000 km, pun tukar juga boleh juga. Kalau kita nak memanjangkan hayat dia, dia dah label, patutnya dia dah lama meninggal gearbox ni, tapi dia hidup lagi. Jadi nak counter dia, minyak kena awal tukar lah. Tukar memang lah, modal kuat sikit. Minyak tukar awal, tu satu tips saya lah, minyak tukar awal. Kalau ada duit lebih, pasang oil cooler. Apa lagi tips? Satu lagi tip ni, mungkin lah ni teori saya lah kan. Sebab dulu saya dah puas dah main kereta, dah tukar exhaust straight pipe, exhaust bising lah kan. Jadi bila tukar exhaust, saya tukar header dengan free flow, lepas tu tukar piping straight lah kan, hampir straight lah kan. Apa benda yang hilang? Sebab dulu saya tukar, efek tu saya tukar kereta manual. Benda pertama hilang ialah torque, available torque. Bila RPM rendah, dia macam lemau je nak bergerak. Dia memang tak adalah, memang kena rev tinggi lah barulah sedap. Tapi bila dah laju memang sedap lah kan. Jadi saya tahu kalau kita modify exhaust, kita akan hilang torque di RPM rendah. Tu saya tahu mungkin disebabkan tak ada back pressure ke kan. Jadi sistem exhaust kereta auto ni, kereta FD2 ni, dia dah optimalkan untuk city driving, untuk memanjangkan hayat dia, hayat segala-galanya lah. Jadi bila saya tekan RPM sikit je, dia terus gerak. Jadi bayangkan kereta ni saya pakai header racing atau straight pipe racing. Kalau kita senyapkan bunyi tu, dia punya kuasa nak bergerak masa mula-mula tu memang seksa. Dia tak ada kuasa tu. Maksudnya kuasa tu top lah, kuasa tu menolak tu tak ada. Jadi kena rev tinggi. Jadi menyebabkan gearbox tak cukup power untuk menggerakkan kereta. Jadi kelamaan torque converter tu rosak lah kan. Dia tak cukup power nak tolak. Jadi kereta kena beroperate dengan RPM yang tinggi baru dia gerak. Ini teori je lah kan. Nanti kita kena check dengan engineer Jepun. Jadi saya maintain exhaust system memang standard, tak pernah je nak ubah lah. Dia accident tak clear lagi ni, part kereta ambulance tu. Jangan tengok kanan, abang tak tahu je accident. Kita terus ke depan, tak payah nak ambil tahu. Kita sambung balik cerita. Jadi kalau modify exhaust, pada saya tu benda antara biggest contributing factor lah, yang menyebabkan kehilangan kuasa di RPM rendah. Jadi kalau sebenarnya kalau nak ubah exhaust, dia kena sekalikan dengan asap dah keluar laju, tapi intake tak laju. Jadi dia kena sekalikan buat air filter lah, guna air filter yang performance lah, yang
Janganlah buka open port betul-betul performance yang ambil udara sejuk dari luar tapi flow laju. Janganlah pergi pakai HKS open port dekat dalam enjin. Dah sedut udara panas. Jadi kalau nak tukar exhaust, header tu kena sekalikan dengan tukar air filter dan terus buat remap. Honda ni boleh buat remap ni, OBD2 kan. Dia ada software yang boleh edit bagi buat remap. Jadi sebabkan saya set untuk daily drive, buat santai-santai macam ni kan. Jadi saya takkan ubah benda lah. Kita ni yang cuma berubah ialah saya letak body kit saja. Itu yang seronok buat kita ni, senyap, relax. Dahsyat je dia. Apa lagi tips yang boleh menyumbang kepada gearbox tu hidup panjang lah. Yang tadi yang pertama saya recap balik cara pemanduan lah. Kalau kat traffic light tu janganlah terus tekan RPM tinggi terus gerak, bagi dia gerak sikit-sikit. Lepas tu dah laju tak apa nak laju-laju lah. Okey, mungkin cara pemanduan penting lah kan. Macam biasa kalau orang baru first time dapat Honda ni, dia nak guna pedal shift ni, dia nak rasa semua sekali lah kan. Boleh lah rasa, tapi untuk kereta yang dah berusia macam ni kan, dia kena ingat lah kalau kita test tak roboh pula lah nanti enjin ke gearbox ke kan. Unless kalau ada budget untuk rebuild ataupun overhaul gearbox tu. Macam ni kan saya tekan kan, dia automatik terus turun satu gear naik atas. Memang rasa lah, memang sedap lah bawa 2.0 ni. Rotek lah tak sedap, RM397 setahun. Kereta ni suspension pun standard. Saya pakai beli balik Honda original. Actually boleh dia pergi cari kedai absorber ke, buat balik absorber ni ikut spek asal comfort. Satu lagi saya suka FD2 ni sama macam RS8 saya. Steering dia adalah EPS Electronic EPS tu Electronic Power Steering. Dia guna steering rack elektrik. Memang sedap ni. Kalau laju dia berat. Potong saya. So kalau yang berbanding dengan 1.8 tu, dia guna Dia guna steering hidrolik biasa, yang lama-lamanya style lah, guna hidrolik. So RS8 dengan kereta ni dia guna EPS. Memang seronok lah. Kalau time jam ataupun time nak pakai dia ringan, time laju dia responsif. Macam memang seronok lah senang cerita. Itu yang saya suka. Yang FD2 ni dilengkapkan dengan sistem steering EPS. Enjin pun dah K20, siap-siap mounting K20. Maknanya enjin asal ni performa dia banyak. Enjin asal ni kalau dekat on crank, kalau baru beli lah 155 PS ataupun lebih kurang 156 horsepower lah. Tapi kalau di dyno kan, kita ni mesti rendah sebab gearbox auto ni dia ada 30-35% horsepower reduction. Jadi mungkin kalau dyno 110 je ke 120 benda tu expected lah. Lepas tu performance kereta ni kalau dah beli banyaklah performance upgrade je. Kalau betul nak upgrade untuk performance tak apa. Jadi gearbox boleh masuk Honda Accord CL9, gearbox manual lah. Honda Accord CL9 boleh masuk Type R, K20A, daripada FD2R pun boleh masuk. Harga je tak boleh masuk, harga demam. Jadi saya nak maintain auto ni. Jadi kereta ni sebenarnya tak pernah turun trade day. Antara banyak-banyak kereta saya, Volvo pernah, BMW pernah, BMW E30 pernah, 39 pernah, 34 pernah. RS8 tak cerita lah, memang kereta default pergi trade day. Volvo buruk tu pun turun trade day, tapi ni tak pernah. Sebab saya anggap kereta ni untuk kereta pergi kerja je, daily je, bawa relax je. Tak beranilah bawa trade day sebab takut gearbox ni meletup. Saya tengok dekat YouTube ada je orang turun trade day menggunakan gearbox auto ni dengan K20Z tu. Dan juga saya pernah masa turun tengok kawan-kawan saya yang Toyota MR2 turun trade day, ada seorang tu bawa sebiji macam ni.
Kan tak ada masalah, okey je. Yalah. Okey, mileage saya rendah lah. Mileage saya dah 360 ke. Turun trip ni baru lap ketiga nanti kan jam. So tak apalah. Biar dulu. Unless kalau dah rebuild ataupun nak rebuild ke manual lah lanjut. Tu tak apa. Nampak tak macam nak pilihan raya, tiba-tiba dah start semua ni, nak jalan lah ni. Ini lah pilihan raya, baru jalan hantar standard di Malaysia. Kereta ni apa yang pernah rosak aircon kompresor tak, saya ingat rosak. Saya pergi beli baru, rupanya bukan kompresor, fuse aircon. Tapi yang pernah rosak, bateri selalu rosak. Bateri bukan selalu rosak lah, selalu lah kena tukar. Kereta ni kalau sebaiknya lah pakai bateri yang CCA tinggi. CCA tu macam Barta, cari CCA yang paling tinggi ada. Yang situlah paling bagus untuk Honda MT2. Starter baru dia nak rosak. Sejak saya beli kereta ni, hampir brand new, baru nak rosak. Last 2 months ke, last month 800 habis. Starter beli original baru terus. Exhaust top mounting banyak kali, pernah tukar sekali. Dia rosak kat atas top mount, dia ketuk-ketuk. Sekarang ni gearbox macam nak rosak, tapi saya berjaya hidupkan dia balik. Sabar je, relax dulu. Nak rosak, tunggu 400,000 km dulu. Apa lagi wear and tear, tayar lah, brake pad, benda tu biasa lah kan. Jadi tak pernah ada rosak meja tu Honda saya ni. So pada saya touch wood lah, alhamdulillah lah kereta ni kan. Soalnya saya nak dapat tiket pergi depan sana dapat tiket. Masuk ikut sini, bukan masuk ikut sini, bagi orang belakang berjalan.